Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita nak tengok tajuk sebatian. Okay, hari ni hari Selasa 27 hari bulan 7 2021. Okay, kita nak tengok tajuk sebatian. Okay, sebelum tu dalam tajuk-tajuk sebatian ni kita ada banyak lah. Okay, sebelum kita pergi, cikgu nak tengok tunjuk sikit lah dekat sini. Okay, kita nak tengok apa dia sebatian dalam kehidupan harian. Okay, kemudian cara pembentukan sebatian daripada logam dan juga bukan logam. Okay, dalam tajuk ni akan ada banyak uji kaji sikit lah. Okay, dan awak kena mendalami uji kaji tu. Okay, so, cikgu akan cari video untuk mudahkan untuk awak tengok. Okay, kemudian kita akan ada jisim. Okay, merumuskan bahawa jisim diabadikan semasa perubahan kimia. Apa maksud jisim diabadikan? Okay, itu kena tahu juga tu. Okay, so kena ikutlah cikgu punya video. Okay, kemudian mengasingkan sebatian melalui kaedah kimia. Okay, sebab sebatian ni kita hanya boleh asingkan dengan menggunakan kaedah kimia. Okay, pengasingan secara kimia. Okay, dia tak boleh buat pengasingan secara fizikal. So maksudnya secara kimia tu adalah kita kena buat lebih kurang macam eksperimen lah. Okay, eksperimen. Okay, kemudian yang kelima adalah membezakan perubahan kimia dan perubahan fizik. Okay, bila kita dah buat dia punya beberapa eksperimen tu, kita nak tengoklah apa perubahan fizikal dan juga perubahan kimia pada dia. Okay, adakah jisim dia berubah, adakah bentuk dia berubah, adakah dia punya kita boleh sentuh ke tak boleh sentuh ke, bahaya ke tak bahaya ke, adanya bila waktu dia berubah tu adanya kita kena bakar ke apa ke. Okay, so itu benda-benda yang kita kena tahulah. Okey, kemudian yang terakhir adalah membezakan campuran dan juga sebatian. So last sekali kita akan tengok apa dia perbezaan antara campuran dan juga sebatian. Okey, sebab dia memang obvious sebenarnya sebatian dan campuran ni. Cuma sebab kita tak banyak sangat kita guna dalam bukan tak banyak, kita tak perasan kita guna dalam kehidupan harian. Okey, kita tengok sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Okey, sebatian bercampur secara kimia. Bahan baru yang terbentuk ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri yang berbeza daripada unsur-unsur yang membentuknya. Okey, so ciri asal dia akan berbeza dengan ciri apabila bahan yang kita nak tu dah terbentuk. Okey, terdapat banyak contoh sebatian yang kita gunakan dalam kehidupan harian seperti garam, gula, kapur tulis, mama, politena ni polisterin lah. Okey, dan juga air tulen. Okey, apa beza air tulen? Air tulen dengan air biasa. Okey, dia ada beza dia. Okay, tengok kat bawah ni ada budak gambar budak main Lego. Okay, permainan blok dibuat daripada politena, iaitu gabungan karbon dan juga hidrogen. Okay, dia daripada bila kita sebut plastik je kan, macam kerusi plastik, pinggan-pinggan apa semua, perkakas rumah tu kita banyak buat daripada plastik, meja apa semua tu kan. Okay, nama dia adalah politena. Dia adalah sejenis plastik khusus, plastik khas yang boleh digunakan untuk membentuk jadi bahan-bahan yang baru. Okey, kemudian air tulen. Okey, air tulen terdiri daripada gabungan hidrogen dan juga oksigen. Okey, kemudian jubin diperbuat daripada mamar, iaitu gabungan kalsium, karbon dan juga oksigen. Okey, kalau awak tengok dekat sini, yang kita sebut tu adalah karbon, hidrogen, oksigen. Okey, tiga benda ni dan juga ni kalau mamar ni dah ada tambahan lah kalsium. Okey, so yang pertama karbon. Okey, yang kedua oksigen. Okey, dan yang ketiga hidrogen. Okey, ini adalah tiga benda yang paling utama yang digunakan untuk membentuk sesuatu bahan, sesuatu benda. Even tubuh badan kita pun diperbuat daripada ketiga-tiga bahan ni, dan juga of course ada tambahan bahan lain. Contohnya macam jubin ni lah.
Okey, mama dibuat daripada mama iaitu kalsium, karbon dan juga oksigen. Okey, dia akan berbeza-beza bila kita nak bahan yang berbeza. Okey, contoh kita tengok eksplorasi sains, karat merupakan contoh sebatian yang terbentuk daripada tindak balas kimia antara besi dengan oksigen secara kimia. Okey, apabila suatu besi itu terdedah kepada lembapan dan juga oksigen, okay, of course oksigen dia ada lembapan juga dan kita bercampur dengan air. Contohnya bila dia terdedah pada contoh macam kerusi lah ataupun besi longkang kan, kalau kita biar lama macam tu, okay, dekat luar kan, hujan panas semua dia akan berkarat. Okay, so itulah karat. Karat tu adalah gabungan antara tindak balas oksigen dan juga karbon secara kimia. Okay, besi dan juga oksigen. Okay, kita tengok okay, yang ni kat bawah ni tak perlulah. Aktiviti 6.10 menunjukkan cara pengertian contoh sebatian. Okey, tak ada apa itu. Okey, kita tengok kat sini, bagaimanakah unsur logam dan unsur bukan logam bergabung secara kimia dan membentuk suatu sebatian. Okey, magnesium, aluminium, zinc, besi dan kuprum bertindak balas dengan oksigen akan membentuk logam oksida. Okey, so bahan-bahan ini, okey, apabila dia terdedah kepada oksigen, dia akan oksigen ni dia ada banyak sumber, okey, dan dia akan membentuk bahan lain, bahan baru, okey, yang dinamakan logam oksida. Okey, ni semua logam ni. Okey, logam oksida. Okey, magnesium oksida. Kalau magnesium campur oksigen, dia akan jadi magnesium oksida. Okey, aluminium campur oksigen, dia akan jadi aluminium oksida. Zinc campur oksigen akan jadi zinc oksida. Besi campur oksigen akan jadi besi oksida. Kuprum campur oksigen akan jadi kuprum oksida. Okey, terdapat unsur logam yang bertindak balas dengan air menghasilkan sebatian yang bersifat alkali dan membebaskan gas hidrogen. Okey, ada juga yang unsur logam, okey, dia bertindak dengan air. Okey, kalau tadi oksigen sahaja, tapi sekarang ni air sahaja, dan dia akan membentuk bahan baru dan juga membebaskan satu jenis gas ni. Okey, kita tengok unsur-unsur tersebut. Okey, dia cakap dekat sini membebaskan gas hidrogen. Okey, dia akan menghasilkan sebatian yang bersifat alkali. Okey, sebatian kat sini. Okey, dan dia bersifat alkali dan juga dia menghasilkan gas iaitu gas hidrogen. Okey, contoh dia adalah kita ada 3 bahan iaitu lithium, natrium dan juga kalium. Okey, lithium apabila bercampur dengan air dia akan jadi lithium hidroksida. Kakak. Okey, lithium campur air akan jadi lithium hidroksida. Kakak tak mau lompat. Duduk dia. Natrium campur air akan jadi natrium hidroksida. Okey, dan dia membebaskan gas hidrogen lah. Okey, gas hidrogen ni dia akan bila dalam air, okey, sebab dia bila lithium tu kita akan masuk satu, macam contoh lithium lah, bahan lithium tu, okey, sama ada ketulan ataupun biasanya ketulan lah, macam ketulan batu gitu, kita masukkan dalam air. Okey, dan dia akan kita katakan dia akan cair lah, dia akan hilang dalam air tu. Okey, dan dia akan terbentuk gas. Okey, dia akan menyisir bunyi. Okey, dia lama-lama dia habis, kemudian ada bubble gas. Okey, so bubble gas tu adalah gas hidrogen. Okey, lithium, natrium dan juga kalium. Okey, tapi bahan-bahan ini dia tak boleh bercampur dengan air. Bahan tu terlalu banyak. Okey, sebab apa? Bila bahan tu terlalu banyak, okey, dia akan membahayakan keadaan sekeliling. Okey, sebab apa? Dia boleh meletup. Okey, dan dia membebaskan gas hidrogen yang banyak, dia akan menyebabkan terbakar lah. Terbakar. Okey, terbakar lah, keadaan tu dia akan terbakar, ataupun dekat atas air tu akan wujudnya percikan api.
Okey, kemudian yang itu adalah tadi kita pergi logam oksida kan. Logam campur oksigen akan jadi logam oksida. Okey, kemudian logam campur air dia akan jadi logam hidroksida yang bersifat alkali. Okey, dan membebaskan gas hidrogen. Okey, kemudian yang ketiga adalah yang ni special sebut besi dan sebut sulfur pula akan membentuk besi sulfida apabila dipanaskan. Okey, so apabila kita panaskan kedua-dua ni, contohnya kalau kita dah letak dalam satu bekas ni, kita letak dalam satu bekas tempat pembakar, contoh kalau dalam dalam makmal. Kita letak contohnya dalam mangkuk pija kat bawah ni, kita letak sebut sulfur dan kita letak sebut besi dan kita panaskan. Panaskan tu macam mana? Panaskan tu adalah kita bakar dia. Kita bagi sumber haba pada dia. Biasanya kita bakar lah, kita hidupkan pada Bunsen dan bakar. Tutup elok-elok penutup tu supaya dia boleh bakar dengan sempurna lah dengan menggunakan oksigen yang ada dalam bekas tu. Dan dia akan membentuk besi sulfida. Bahan yang baru dia adalah besi sulfida. Itu adalah contoh sebatian. Sebatian ni dia terbentuk kadang-kadang tu dia terbentuk bukan dengan secara kimia pun. Contohnya macam ni lah kan. Kuprum campur oksigen, lithium ni, lithium, natrium, kalium ni, kita campur dengan air. Kita tak nampak pun proses kimia dia tu, tapi sebenarnya dia adalah dia melalui proses kimia. Atom-atom dia akan bertindak balas secara kimia dengan air tersebut. Nampak macam fizikal tapi sebenarnya tak, dia adalah proses kimia. Dan proses kimia ni sometimes kadang-kadang dia akan membebaskan gas hidrogen dan dia akan membentuk satu benda lain. Itu memang dah pastilah dia akan membentuk satu benda lain. Contohnya logam oksida, logam hidroksida, dan juga logam sulfida. Besi sulfida. Contoh macam ni lah. Nanti cikgu akan sharekan pada awak semua video pemanasan serbuk besi dan juga sulfur. So nanti kita akan tengoklah satu-satu. Kemudian yang ni dia kata kat sini, selepas menjalankan aktiviti anda dapat melihat bahawa ni kat bawah ni logam dan bukan logam membentuk sebatian apabila dipanaskan bersama dan jisim campuran sebelum dan selepas dipanaskan adalah sama dan tidak berubah. Ni dia dah maklumkan siap-siap dah. Jisim campuran sebelum dan selepas dipanaskan adalah sama dan tidak berubah. So jisim dia tetap samalah. Kalau sulfur 5 gram, besi 5 gram, so dia akan membentuk besi sulfida 10 gram. Fenomena ini sentiasa berlaku dalam kehidupan harian kita. Semua garam mineral yang dijumpai di bumi wujud dalam bentuk sebatian akibat daripada tindak balas kimia yang berlaku, kecuali emas, perak dan juga platinum. Ini adalah bahan logam yang special. 3 bahan ini adalah bahan logam yang special kerana dia boleh wujud dalam bentuk dia yang tersendiri. Awak pernah tengok tak orang gali emas ataupun orang mendulang emas? Bila dia mendulang emas ataupun dia gali emas, dia akan dapat ketulan emas, bukan yang besar, yang kecil-kecil lah. Ketulan emas dalam bentuk emas tu sendiri. Kita tak payah nak asingkan dia melalui sebatian, proses kimia. Dia bukannya sebatian kimia. Dia dalam bentuk emas tu sendiri. Sama juga dengan perak dan juga platinum. Tapi kena bersihkanlah elok-elok, dan juga kumpul banyak supaya dapat banyak lah. Sebab emas ni, contohlah emas kan, emas ni kita nak dapat 1 gram pun sangat susah. Sangat susah nak dapat 1 gram sebab dia hablo, dia dalam bentuk hablo emas. Sangat jarang orang jumpa ketulan emas. Kalau jumpa pun kecil-kecil, tapi ketulan tu dia dah bercampur-campur dan melekat-lekat pada tanah.
ataupun pada batu. Jadi kena asingkan lah, kena bersihkan dia supaya kita akan dapat emas yang betul-betul tulen. Okay, sama juga dengan perak dan juga platinum. Sebab itulah semua benda ni, emas, perak ataupun silver, nama lain dia adalah silver. Okay, true silver, yang pure silver, dia sangat mahal bukannya silver yang macam rantai-rantai yang jual dekat DIY dekat kedai eco tu, tak. Okey, itu adalah saduran sahaja. Ini perak yang betul-betul perak silver tu Okey, dan juga platinum. Okey, bahan-bahan platinum ni orang tak buat. Orang jarang buat barang kemas. Orang buat barang perhiasan. Okey, barang perhiasan biasanya dibuat daripada platinum. Kalau tengok dekat rumah orang-orang kaya apa semua tu, platinum tu itu platinum lah, yang diperbuat daripada logam platinum. Okey, emas pun ada orang buat kan. Kalau dulu zaman Firaun dulu, dia siap tempah mata, tempah jari, tempah gigi daripada emas Kalau zaman kita sekarang, kalau yang pakai gigi emas tu, yang macam orang tua dulu lah kan, dia pakai emas tu, dia bukannya gigi tu seketul emas, dia hanya karungkan saja. Dia sarungkan macam satu sarung emas, lapisan emas. Dia tolak masuk je dalam gigi tu. Okey, gigi asal dia tu adalah gigi yang biasa tu lah, yang daripada kalsium fosforus tu. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, jadi cikgu nak daripada sini, okey, dan awak kena tengok video yang cikgu akan share pada awak. Okey, cikgu dah share pada awak. Okey, cikgu nak awak buat latihan yang ini Okey, latihan yang ni cikgu hantar pada WhatsApp. Okey, so tengok dan juga salin. Okey, cikgu tak nak awak photostat boleh, tak ada masalah, boleh photostat, tapi kalau boleh kena salin lah, sebabnya dia macam ada gambar apa semua. Tapi tak apalah, tak apa. Kalau yang boleh photostat, yang print. Okey, kalau ada seorang kawan print, pergi pinjam photostat ke apa ke, boleh. Tapi cikgu nak nanti bila buka sekolah, tolong mesti ada dalam buku sains awak. Okey, buku sains kalau dah habis. Okey, kalau dah habis buku sains tu, okey, boleh beli yang baru, buku sains, buku apa-apalah, tapi buku panjang. Pergilah cari dekat DIY ke kedai RM2 ke apa ke, yang nipis-nipis pun tak apa. Okey, beli, tampal dan buat latihan dalam tu. Okey, okey, ini mudah je sebab dia dah ada ayat-ayat semua. Awak hanya isi tempat kosong. Ini lebih mudah daripada awak nak salin daripada buku teks. Okey, buku teks dia akan jawapan dia panjang-panjang sikit, sebab tu cikgu pilih yang macam ni, mudah sikit untuk awak buat. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.